قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Masalah air minum anjing, apa hukum bakinya? Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan sebagai di dalam hadis pada masalah 335, itulah hukum airnya dan berjananya pada Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Menurut pandangan Imam Syafi'i dan juga pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal, demikian juga pandangan Ishaq bin Rahawai, air bekas minum anjing hukumnya adalah sama seperti hukum bekas yang dijilat anjing, iaitu najis dan perlu disucikan dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali. Basuhan yang pertama bercampur dengan air tanah bercampur dengan tanah. Itu pandangan siapa? Pandangan Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuwai. Kata Rabi' anak murid al-Imam Syafi'i rahimahumallah, Allah Ta'ala rahmati kedua-dua mereka, di dalam al-um pada bab al-kalbu walagha yalaghu, al-kalbu yalaghu fil ina, anjing yang menjilat pada bekas. Telah aku tanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu daripada masalah anjing yang menjilat minum di dalam bejana yang tiada padanya 2 kolah. Kerana kita tahu dalam mazhab Syafi'i, demikian juga sebenarnya mazhab majoriti ulama yang mengatakan, di mana majoriti ulama membezakan antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Kita kena recall balik apa yang kita belajar dulu. Majoriti ulama bila dia membezakan antara air yang sedikit dengan air yang banyak, majoriti ulama kata air yang sedikit kalau jatuh ke dalamnya najis, sekalipun tidak berubah, air itu dihukum najis ke suci? Kurang dari 2 kolah. Air yang sedikit kurang dari 2 kolah. Kalau jatuh najis walaupun sedikit, tak berubah sifat air tersebut, najis itu dihukum najis, air itu dihukum najis atau suci? Najis. Itu pandangan majoriti ulama. Dan mereka kata air ni bila sampai tahap banyak, iaitulah 2 kolah ke atas, kalau jatuh ke dalamnya najis, tidak berubah sifat air, air itu suci atau najis? Suci. Bila dia jadi najis? Kalau dia berubah sifat, baru menjadi najis. Itu majoriti ulama. Berbeza dengan yang mana mereka membezakan air sedikit dengan air yang banyak. Berbeza dengan mazhab Malik. Mazhab Malik selagi air tu, Imam Malik dia tak bahagikan air kepada 2 kumpulan, sedikit dan banyak. Dia tak bahagikan macam tu. Hukum air yang berkaitan dengan najis tu dia tak bagi sedemikian. Dia kata air ni sedikit ke banyak ke, jatuh najis ke dalamnya, selagi tidak berubah salah satu sifatnya, maka dia dihukum sebagai suci. Itu yang Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia bercita-cita kalaulah mazhab Syafi'i dalam persoalan kenajisan air sama dengan mazhab Malik, alangkah eloknya. Dia berharap, dia bercita-cita, kalaulah mazhab Syafi'i ini dalam persoalan kenajisan air sama dengan mazhab Malik, alangkah bagusnya, kerana dia memberi kemudahan kepada banyak persoalan lah. Jadi sebab tu Ar-Rabi' ditanya kepada Imam Syafi'i masalah anjing yang menjilat minum di dalam bejana yang tiada padanya 2 kolah, yakni air yang sedikit, yang menjadi najis hanya dengan bersentuhan dengan najis, hanya dengan terkena najis, yang tiada padanya 2 kolah itu menjilat ia di dalam susu atau kuah gulai dan sup. Maka jawabnya, yakni jawab al-Imam Syafi'i, ada sup, ada gulai, ada susu duduk dalam bekas yang mana bekas tu tak sampai 2 kolah. Maka jawab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dirunggahnya air dan susu dan kuah dan tiada boleh digunakan dia. Gulai boh dalam periuk, boh dalam kuali. Anjing mai jilat gulai tu, boleh makan tak lagi gulai tu? Tak boleh, kena ronggah semua sekali, buang. Sebab apa? Semuanya dihukum najis.
Dan lagi dibasuh bekasnya 7 kali. Bukan setakat tu. Bekas tu sekali kena basuh. Bekas tu sekali kena basuh sebanyak 7 kali. Gulai tu tak boleh makan. Ikan-ikan yang dalam tu, kalau ada kambing dalam tu pun tak boleh makan semua sekali. Dan bekas tu kena samak sebanyak 7 kali. Dan barang apa kena air atau susu atau kuah yang dijilat yang dijilat itu, sama ada kain atau lainnya, wajiblah basuhnya kerana bahawasanya sudah kena najis ia. Jadi kalau kita ronggahkan kuah tadi, susu, gulai dan seumpamanya, kena pula pada baju, kena cuci pula bekas kawasan baju yang terkena kuah tersebut, kerana berpindah najis tu pada tempat tersebut. Ini pandangan siapa? Pandangan Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Jelas? Kita tengok itulah. Atau nak cuba dengar hal lain pula. Hal lain yang penat sikit. Sebenarnya tuan-tuan, ni sekarang sekadar perkongsian supaya kita belajar bagaimana menghormati pandangan orang yang berbeza. Kerana ilmu tu, seperti yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan, kadang-kadang kita terjun dalam ilmu tu, kadang-kadang kita rasa lemah. Kita tak nampak jalan keluar. Kerana ilmu tu terlampau luas. Lalu bila kita sedar betapa ilmu itu begitu terlampau luas, bukan begitu luas, tapi terlampau luas ilmu tu. Lalu sebab tu kata para ulama, manusia ni, kita ni bila bertambah ilmu, kita akan lebih tawaduk. Kita reti menghormati orang yang berbeza dengan kita, sekalipun pandangan dia tu kita tak nak ambil. Kerana kita tahu dia ada alasan yang kita sendiri pun penat juga nak jawab alasan mereka tu. Dan orang lain pun kena faham juga kita ada alasan juga. Masing-masing kena belajar menghormati perbezaan. Masing-masing kena belajar untuk berlapang dada dalam menyelesaikan ataupun dalam menerima perbezaan sesama orang Islam. Terutamanya dalam mazhab fiqh. Dari hadis ni, Imam Syafi'i, hadis bijilatan anjing ni merupakan salah satu dalil mazhab Syafi'i dan mazhab majoriti ulama yang membahagikan air itu kepada 2 kumpulan tadi dalam bab kenajisan, sedikit dan banyak. Kalau sedikit tak berubah, tetap menjadi najis. Dari mana hadis ni? Kerana biasanya inak di zaman Nabi SAW, kebanyakan inak, bila sebut inak tu dia tak sampai 2 kolah. Nabi kata kalau anjing mai jilat, kena buang. Sekarang ni tuan-tuan, kalau anjing jilat dalam bekas tak sampai 2 kolah, ayak. Anjing mai jilat. Ayak tu berubah tak sifat dia? Tak berubah. Tapi Nabi suruh buang air tu. Bekas jilatan anjing. Sekalipun tidak berubah sifat air tersebut. Majoriti ulama kata apa? Kerana dia tak sampai 2 kolah. Itu alasan mereka. Ikut dalil ke tak ikut dalil pandangan mazhab Syafi'i dan majoriti ulama? Ikut dalil. Ikut dalil. Jadi, kerana itu kalau air melebihi 2 kolah dan ke atas, anjing mai jilat dalam air tu, kena buang tak air tu? Kena ke tak kena? Tak kena disebabkan dia banyak. Tapi mazhab Malik kena jawab ni. Sekarang ni macam mana Nabi suruh buang walaupun tak berubah? Kan mazhab Malik kata air tu sedikit ke banyak ke, selagi tak berubah dia suci. Sekarang ni hadis telah membuktikan ada air, ada najis yang masuk ke dalam air, tak berubah air tu, Nabi suruh buang, menunjukkan najis. Tapi mazhab Malik jawab apa? Mazhab Malik jawab, kenajisan anjing ni perintah, taat, jangan cakap banyak. Bila dia jilat dalam bekas tu, walaupun tak berubah, kena buang. Sebab apa kena buang? Bukan kerana dia najis, tetapi kerana perintah dari Nabi SAW. Tuan-tuan rasa mazhab Syafi'i dengan majoriti dia jawab ke tak jawab?
Kan kita dah sebut sebelum ni, pandangan Maliki, mazhab Maliki mengatakan anjing tu tidak najis. Majoriti ulama kata anjing tu najis. Sebab apa? Kerana perintah suruh membasuh bekas yang dijilat oleh anjing itu, kata majoriti ulama, menunjukkan anjing itu najis. Kalau tidak, kenapa kena basuh bekas jilatan dia? Kata majoriti ulama. Mazhab Malik kata tak, bukan semua yang diperintah basuh itu menunjukkan najis. Kerana ada perkara yang disuruh perintah basuh tetapi tidak menunjukkan najis. Antara buktinya hadis Nabi, kata mereka. Kata Nabi SAW, as-siwak matharatun lil fam. Bersiwak itu membersihkan mulut. Adakah bermaksud sebelum bersiwak mulut kita tu najis? Tidak sedemikian. Itu menunjukkan ada perkara yang disuruh basuh tetapi tidak najis. Jadi kata Imam Malik, itu kami memahami perintah Nabi suruh basuh bekas jilatan anjing tidak memaksudkan anjing itu najis. Sebaliknya ia adalah perintah supaya patuh kepada perintah Rasul. Lalu kita patuh. Dikuatkan lagi, membasuh jilatan anjing tu bukan sekali, 7 kali pula. 7. Kenapa 7? Tak difahami kenapa 7, melainkan kita mesti faham itulah perintah supaya kita taat. Dengar dan taat, tak tahu sebab apa. Kan saya sebut minggu lepas, kalau kita basuh bekas yang dijilat oleh anjing 100 kali dengan air kosong, suci ke tak suci? Bekas jilatan anjing tu dengan 100 kali dengan basuhan air biasa, suci ke tak suci? Tak suci, kerana dia tidak mematuhi perintah dengan air tanah tadi ni. Itu mazhab Malik kata, itu menunjukkan benda tu kita tak boleh faham tujuan dia, melainkan dia hanyalah perintah supaya kita taat, jangan banyak tanya. Lalu kita buat dia nama sebagai benda, amrun ta'abbudi, benda yang ibadah, benda ibadah yang tak diketahui sebab dia. Ya? Tak dengar. Kenapa? Najis lah, air tu tak boleh pakai lagi lah. Sungai tu mengalir banyak, dia hilang apa semua. Iyalah, itu tak boleh, macam mana nak takkan nak pergi ambil bekho, pergi buang, macam mana tak boleh. Apa maksud saya tak, apa dia maksudnya? Soalan ini mana fokus soalan tu apa dia? Tak pakai dua kolam, okey. Kalau kita tak, kalau mazhab Malik, itu kena semak apa mazhab Malik kata. Mustahil lah mereka kata najis satu tasik, satu sungai, mustahil lah kan. Itu kena semak dulu apa perkataan Imam Malik, bagaimana alasan mereka. Wallahu a'lam. Okey, itu alasan Imam Malik. Dia kata perintah membasuh jilatan anjing bukan bermaksud najis anjing tu. Sebaliknya perintah bila bekas yang dijilat lalu kena buang. Kemudian majoriti ulama mereka jawab sebenarnya, mazhab Syafi'i, Ibn Hajar sebut perkara ni, menjawab hujah Imam Malik tu. Apa mereka jawab? Mereka kata sebenarnya amrun ta'abbudi ni, perintah ta'abbudi, perintah ibadat yang tak diketahui sebab, tak boleh difahami ni, biasanya dia berkait dengan badan. Sebagai contoh, seseorang dia berjunub. Katalah dia mimpi malam tadi, dia berjunub. Kalau ikut logiknya, bila berjunub kena mandi kan? Angkat hadas. Kenapa kena angkat hadas? Sedangkan bahagian yang keluar, bahagian yang sepatutnya kena basuh tu hanya bahagian kemaluan saja, sepatutnya. Tapi dia bukan kemaluan, satu badan kena mandi. Walaupun badan kita, kepala tak ada kaitan apa pun, tiba-tiba kena mandi. Kenapa kena mandi? Amrun ta'abbudi. Akal tak boleh faham, melainkan itulah perintah daripada syarak. Kita boleh terima itu ta'abbudi. Tapi mazhab Syafi'i dan majoriti ulama kata, tapi masalahnya dalam jilatan anjing ni Nabi suruh basuh apa? Nabi suruh basuh bekas yang dijilat, tidak lain. Menunjukkan kita boleh faham maksud suruh basuh tu. Apa dia?
Maksudnya nak beritahu anjing itu najis. Anjing itu najis. Sebab tu kena basuh, kena samak bekas yang dijilat. Bekas yang sampai, bekas yang berpindah padanya ke najis anjing tu. Jadi alasan Imam Malik yang mengatakan perkara ini perkara ta'abudi tak boleh diterima disebabkan perintah membasuh jilatan adalah kepada bekas yang terkena jilatan. Tidak lebih daripada itu. Yang tak kena jilatan tak kena basuh. Menunjukkan najis itu. Kenapa kena basuh bekas yang dijilat? Kerana telah berpindah sesuatu kepada bekas yang dijilat. Iaitulah apa? Najis. Mari dari mana? Dari anjing yang najis. Itu mazhab Syafi'i jawab. Ibn Hajar sebut. Kalau bekas tu kita tak basuh, guna dia apa hukumnya? Satu. Itu kembali kepada mazhab. Kita ambil mazhab. Kita dah pegang apa? Kalau kita mazhab Syafi'i, masalah lah. Mazhab majoriti. Najis lah. Najis lah. Ya, najis. Najis ni kalau kita dalam beribadat, kita dalam rumah kita bernajis. Dosa ke tak berdosa? Berdosa. Cuma saya kongsi dengan tuan-tuan alasan hujah mazhab masing-masing Maliki dan majoriti ulama sebab apa? Untuk kita saling menghormati. Katalah tuan-tuan, sebahagian tuan-tuan ataupun tuan-tuan ambil selama ni pegang dengan ataupun katalah kita berpegang dengan mazhab Maliki yang mengatakan anjing tidak najis. Bila kita dengar mazhab majoriti alasan dia sedemikian, maka kita tahu mana mereka ni bukan ikut hawa nafsu. Mereka ini berbeza dengan kita kerana cara kefahaman di sudut mereka sedemikian. Untuk kita kata salah, kita tak berani nak kata salah. Saya tak berani nak kata salah, apatah lagi untuk memperlekeh, apatah lagi untuk merendah-rendah, apatah lagi untuk mempermain-mainkan pandangan mereka. Tak. Demikian juga mereka, orang yang yang pegang dengan mazhab Syafi'i dalam masalah ni ataupun pandangan majoriti yang mengatakan anjing itu najis, tak bolehlah mempermain-mainkan atau memperlekehkan orang yang pegang mazhab Malik. Kedua-dua pihak sepatutnya saling menghormati kerana persoalan ini persoalan yang kedua-dua pihak memiliki alasan dan hujah yang kuat. Tapi dia kena tahu, macam Abang Mak tanya, kalau dia ambil mazhab Syafi'i, itu risiko dia. Kalau dia tak samak bekas yang pertama, lepas tu bekas yang pertama itu dia guna untuk benda lain, berpindah najis tu, seluruh rumah dia najis. Jadi kalau dia kena, terus dia kena bersihkan bekas tu. Tak boleh tangguh-tangguh. Dia beratlah. Berat. Tapi kalau dia ambil mazhab Maliki, urusan dia lebih mudah. Urusan dia lebih mudah. Dan memang sebahagian para ulama, bahkan sebahagian para ulama membenarkan kita berpindah mazhab kerana tarakhus untuk mengambil keringanan. Kerana kalau kita berpegang dengan satu pandangan, kita akan mendatangkan kesempitan dan kesukaran di dalam hidup kita. Lalu kita mengambil pandangan yang agak mudah bagi tujuan tarakhus. Itu yang dibawa oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan biasalah tuan-tuan, dia akan menerima tentangan dari pihak yang lain lah. Itu perkara yang cuba dibawa oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tapi yang penting, kita boleh berpindah mazhab untuk tarakhus, untuk mengambil pandangan yang lebih ringan. Asalkan jangan kita lakukan talfiq dalam rupa yang diharamkan oleh kesemua para ulama. Iaitulah kita menggabung-gabungkan mazhab. Akhirnya kita buat satu perkara yang satu ulama pun tak sebut sedemikian. Contoh yang mudah iaitu dalam bab perkahwinan. Dia nak berkahwin, dia kata dia tu Syafi'i sebagai contoh. Dia tu mazhab Syafi'i. Dia kata tak apa, Hanafi kata tak payah wali, tak pakai wali. Lepas tu saksi, nak cari saksi macam mana? Tak apa, kita ambil mazhab Maliki yang kata tak payah saksi. Akhirnya dia berkahwin, wali tak ada, saksi tak ada. Tak ada mana-mana ulama yang kata sah perkahwinan sebegitu. Tu talfiq yang seperti itu adalah talfiq yang diharamkan dengan sepakat semua ulama. Dia tak boleh macam tu. Tetapi talfiq dalam arti kata dalam satu bab kita ambil mazhab Maliki sebagai contoh. Bab lain kita ambil mazhab Syafi'i.
masih kita masih di dalam ruang, di dalam payung para ulama ahli sunnah wal jamaah, maka benda tu dibenarkan di dalam syarak berdasarkan pandangan sebahagian para ulama. Antara ulama semasa yang berpegang dengan pandangan itu iaitu Syekh Ahmad bin Ali Al-Maqrami. Dia sendiri sebutnya itu. Dia kata bagi dia kata berpindah mazhab talfiq dalam arti kata mengambil pandangan yang lebih ringan dibenarkan. Sehingga jangan masuk ke dalam talfiq sehingga kita mengamalkan satu perkara tak ada ulama satu pun yang kata perkara itu dibenarkan. Boleh tak? Tujuan saya mendedahkan pandangan ini supaya kita menghormati pandangan orang yang berbeza dengan kita. Berpindah mazhab tu. Dan berpindah mazhab tu apa maksudnya niat ke pengetahuan ke dengan ilmu? Tak sama orang, tak sama. Ada orang dia pindah mazhab kerana ilmu. Setelah sampai kepada dia ilmu dan dia yakin ilmu tu lah yang paling benar, lalu dia ambil. Ada orang macam tu. Ada orang dia tak ada nak pi. Dia kata, saya ialah ustaz peterang tu jelas dah dekat saya. Tapi saya masih reserve untuk pegang terus disebabkan mungkin ada maklumat yang pandangan saya pegang ni yang ustaz tak sampai. Tak dapat maklumat tu pada ustaz, tapi ada pada orang lain. Saya masih rasa mungkin ada mazhab yang saya pegang tu masih ada alasan lain. Saya tak mau ikut lagi. Saya masih berpegang dengan satu mazhab kerana saya meyakini pihak saya pun ada alasan. Cuma alasan tu tak sampai lagi kat saya. Saya masih berpegang dengan pandangan yang pertama ni. Itu hak dia. Kalau orang yang tak ilmu dia hanya berpegang dia apa pelantar apa kita buat. Kalau orang yang tak ada ilmu dia kena berpegang ikut satu-satu ulama, seseorang ulama lah, satu-satu mazhab. Dia jahil atau apa, dia taklid. Ustaz, saya dengarlah ustaz terang tu, tapi saya apa pun mati hidup balik saya mazhab Syafi'i. Pasal apa? Allah Taala suruh saya tanya kepada orang alim. Saya yakin salah seorang orang alim itu adalah mazhab Syafi'i, maka saya ikut taklid kepada dia. Boleh tak boleh? Boleh. Ikut patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu ni bukan sekadar dengar satu jadi jelas. Dengar antara alasan pertama dan kedua jelas seperti perbezaan malam bagi dengan siang. Hak satu itulah betul. Bukan macam tu ilmu. Ilmu ni simpang siul dia dahsyat. Perbahasan dia terlampau luas dan panjang. Hatta persoalan ni kalau kita berdedahkan pandangan-pandangan ulama, akhirnya kita mengalah kepada satu perkara. Kita kata aku tak mampu nak pergi lebih lagi, habis masa dengan perkara ni, melainkan kita akan mengaku aku terpaksa ikut sesuatu pandangan ulama. Dia pergi ke situ saja. Melainkan kita kena menghabiskan masa kita seperti yang dilakukan oleh para ulama salaf yang awal. Semua hidup ni disumbangkan untuk ilmu. Kalau orang kita kata makan bola, tidur bola, apa lagi? Apa segala macam bola? Ulama dahulu segala-galanya ilmu. Makan ilmu, tidur ilmu, semuanya ilmu. Sehingga bermimpi dapat idea untuk berfikir untuk menjalan keluar kepada ilmu. Kerana ulama tu hidup mereka dengan ilmu, fikir mereka fikir ilmu, semuanya ilmu. Sebab tu mereka dalam menulis kitab sahaja, dalam menyusun bab sahaja ada maksud yang dikehendaki oleh mereka, yang dikaji oleh para ulama kemudian. Sebagai contoh, Imam Malik rahimahullah berbeza dengan ulama lain dalam bab meletakkan bab di dalam kitab Muwatta. Majoriti ulama lain dalam menyusun bab, majoriti ulama akan mendahulukan kitabut taharah, kitab berkaitan dengan bersuci, diletak awal, selepas tu baru kitab awqatis salah, kitab membicarakan tentang waktu-waktu salat. Semua ulama sebut macam sedemikian. Susunan ni dia macam tu. Buah kitab tentang taharah, baru masuk bab-bab yang berikutnya, baru masuk bab tentang waktu salat. Imam Malik berbeza. Imam Malik dia letak kitab wuqutis salah, bab membicarakan tentang waktu-waktu salat. Selepas tu baru mari kitab taharah, kitab bersuci. Kenapa Imam Malik buat macam tu? Dia buat sajakah? Saja-sajakah dia menyalahi tradisi para ulama dalam penyusunan bab? Saja-sajakah dia? Dia bukan orang lekeh-lekeh, bintang. Dalam ilmu ni dia seperti gunung yang
tolak tak rebah. Kita tolak dia, kita rebah. Kalau kita nak berbeza ilmu dengan dia, seperti kita tolak dia, nak berbeza pandangan dengan dia, seperti kita menolak sebuah gunung yang begitu besar, akhirnya kita yang jatuh. Dia tak beranjak sedikit pun. Perumpamaan Imam Malik. Tapi kenapa dia telah menyalahi majoriti para ulama dalam penyusunan bab? Kata para ulama, al-awwaliyah laha dakhlun fi al-awlawiyah. Mengawalkan sesuatu bab ada kesan kepada keutamaan. Macam mana saya nak terang? Saya nak terjemah apa saya tak nak terjemah. Tapi maksudnya macam ni. Dari penyusunan Imam Malik itu, ulama buat kesimpulan. Di sisi Imam Malik, katalah berlaku pertembungan masalah. Sebagai contoh apa? Seorang dia berjunub. Pagi itu dia bangun lewat. Subuh pukul, kau apa sekarang subuh? 5.59. Dia bangun pukul 5.54. Ada 4 minit lagi. Ada 4 minit lagi azan. Bukan, waktu syuruk. Syuruk pukul 7.13. Dia bangun pukul 8 minit. Dia bangun pukul 10 minit lah. 7-10 minit ataupun 7-9 minit. Ada 4 minit lagi. Kalau dia mandi junub, confirm dia salat, di keluar waktu. Betul tak? Habis macam mana? Dia nak mandi junub dalam keadaan dia salat di luar waktu tetapi dalam keadaan dia suci daripada hadas, ataupun dia salat di dalam waktu tetapi berhadas. Di sisi Imam Malik, berdasarkan susunan bab kitab Muwatta itu, kita boleh faham Imam Malik punya pandangan, kalau demikian keadaan dia, dia jangan mandi terlebih dahulu. Dia salat dalam waktu. Kerana waktu lebih utama dari taharah. Kedua-duanya syarat sah salat. Kedua-duanya syarat sah salat dengan kalau dengan tanpa ada keuzuran lah. Jadi Imam Malik suruh sembahyang dulu dalam keadaan sekalipun berjunub, yang pasti sembahyang di dalam waktu untuk mendapat salat itu adaan tunai. Tapi majoriti ulama kata, tak boleh. Mesti mandi terlebih dahulu, pastikan berdiri bebas daripada hadas kecil dan hadas besar, baru salat sekalipun telah keluar daripada waktunya. Saya nak bagi tahu apa kepada tuan-tuan? Nak bagi tahu bahawasanya ilmu para ulama salaf, ilmu para ulama yang awal, bukan tempat untuk dibandingkan dengan orang pada hari ini. Hidup mereka tu, mereka telah habiskan usia mereka dengan ilmu. Mereka telah habiskan usia mereka dengan ilmu. Kadang-kadang ada perkara yang kita tak dapat nak selesaikan, bukan ulama tak ada jawapan, kita yang tak jumpa jawapan di pihak mereka. Kita yang tak jumpa jawapan di pihak mereka. Semua ni saya nak seru diri saya juga kepada tuan-tuan supaya menghormati pandangan yang berbeza dengan kita. Dan tak sepatutnya perbezaan pandangan itu menjadikan kita berkelahi. Tidak sepatutnya perbezaan pandangan itu menjadikan kita berpuak-puak. Tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Barangkali Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia ada satu kitab, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Mengangkat ataupun menyingkap, membuang celaan-celaan, kejian-kejian kepada para imam yang tokoh. Ibn Taymiyah buat macam tu. Barangkali di zaman dia telah mula ada orang yang cuba mengkritik dan memperlekehkan sebahagian tokoh ulama sebagai, barangkali kita takkan Imam Ibn Taymiyah buat keluar kitab tu. Melainkan suasana tu telah berlaku di zaman dia, lalu dia mempertahankan kredibiliti para ulama yang tokoh-tokoh yang hebat-hebat, kerana mereka ni, kalau kita baca bahan-bahan mereka, kita rasa macam mereka ni seperti kita baca benda yang khayalan, tak ada orang macam tu, tapi sebenarnya mereka sedemikian, begitu hebat penguasaan ilmu mereka, tabahur, melaut, ilmu mereka tu melaut, ilmu mereka. Kita, ilmu kita apa? Nak sebut apa? Tak ada benda nak abak sikitnya ilmu tu, punya sikit ilmu. Boleh nak? 337 masalah air diminum anjing apa sebab najis. Kata Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu,
Kata Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Ta'ala ridalah kepada Imam Syafi'i ni. Tengok-tengok tandanya Allah Ta'ala ridalah kepada Imam Syafi'i ni. Meninggal pada tahun 204. Sehingga pada tahun sekarang kita ni 1442 Hijriah. Maknanya dah lebih 1200 tahun. Pandangan dia diikut, nama dia disebut, orang sebut nama dia tak kurang, melainkan mereka akan sebut radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Bila orang sebut nama Imam Syafi'i, Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala redha kepada dia. Bila orang sebut nama Imam Syafi'i, semoga Allah Ta'ala rahmati dia. Tuan-tuan boleh sebut lagi nama siapa dia orang yang selain daripada tokoh-tokoh ilmu ni, yang bila sebut nama dia sampai hari ni dah 1200 tahun lebih dah duk sebut nama dia. Ada penyanyi zaman, tuan-tuan boleh sebut kat saya nama seorang penyanyi ataupun pemuzik yang hidup di zaman Imam Syafi'i? Tak ada, tak kenal. Kenal tak? Pernah dengar nama seorang tokoh politik yang hidup di zaman Syafi'i yang sebutan tak ada orang mengkeji dia melainkan pujian saja? Ada? Tak ada. Melainkan dikritik. Kerana sebahagian pemerintah di zaman Imam Syafi'i terkena dengan aliran Mu'tazilah. Lalu orang kritik dan orang kata sesat pemimpin. Tapi orang alim 1200 tahun. Adakah benda ni berlaku secara tak sengaja? Mustahil. Melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengangkat kedudukan orang-orang ni, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. 1000 tahun lebih nama mereka disebut-sebut dan diiringi dengan doa oleh semua orang Islam tak kira bangsa. Semua orang Islam tak kira bangsa mesti kenal 4 orang ni. Tak ada orang yang tak kenal. Imam Nawawi ada orang tak kenal, orang Melayu dia tak kenal Imam Nawawi. Yang tak mengaji, Nawawi apa dia? Nuklear ke apa dia kata. Tapi semua orang, tapi Imam Syafi'i, orang alim, sejahil-jahil manusia kenal Imam Syafi'i itu siapa. Benda ni berlaku tak sengaja ke? Mustahil. Mustahil tak sengaja. Melainkan Allah Ta'ala mengangkat nama mereka ketika mereka hidup dan setelah mereka wafat. Mereka itu menjadi ikutan dalam mentaati dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda ni dengan keizinan dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak faham apa? Sebab tu kita dan mencintai orang-orang saleh yang seperti ini, orang-orang yang dipilih oleh Allah seperti ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak salah kita sayang dan cinta kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Abu Hanifah, kepada Imam Malik, kepada Imam Ahmad, kerana keempat-empat mereka ni orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka ini adalah wali dari kalangan wali-wali Allah. 337 masalah air diminum anjing apa sebab najis. Kata Syafi'i radhiyallahu taala anhu, maka terang-terang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila anjing itu meminum ia akan air di dalam bejana, maka menajis ia akan bejana hingga wajib dibasuh 7 kali pula. Jelas perkataan ini saya ingat. Hanya saja najis bejana itu dengan sebab sentuh air yang di dalamnya itu sahaja. Kenapa anjing jilat air bejana bekas itu kena basuh? Kenapa? Kerana najis itu telah berpindah kepada air dan air itu memindahkan najis itu kepada bekas. Itu yang sebab mana-mana pakaian atau bekas lain yang waktu kita curahkan air tu kena pula dekat dia, maka tempat yang kena tu pula jadi najis. Kerana perpindahan najis itu ada di dalam hadis tentang jilatan anjing. Kalau begitu jadi najis airnya itu lebih aula daripada najis bejana yang disentuh air jilat anjing itu. Kalau air itu najis, maka bekas yang bersentuh dengan najis itu lebih aula untuk dihukumkan sebagai najis. 338 masalah. Susu dan kuah gulai najiskah dijilat anjing? Kata Syafi'i
Air dan susu dan kuah yang dijilat anjing itu semuanya dironggahkan dia dan tiada boleh digunakan. Lihat masalah 336. Kerana adalah air yang suci lagi menyucikan, jadi najis ia apabila kena jilatannya, apatah lagi susu dan kuah yang tiada ia menyucikan itu. Lebih aula najis ia dengan barang yang menajiskan air. Maka panjang lagi bahas Syafi'i dengan Ar-Rabi' raji' rujuk kita al-um, dia kata raji' al-um, rujuklah kita al-um. Maknanya Imam Syafi'i kata air yang mutlak sifatnya suci lagi menyucikan. Bila najis bila anjing jilat, air yang sifat dia suci menyucikan tu bertukar jadi najis. Apatah lagi susu suci sajakah ataupun suci lagi menyucikan? Susu suci saja, kita tak boleh bersuci dengan susu. Kalau air mutlak pun boleh bertukar jadi najis dengan jilatan anjing, sedangkan air mutlak itu boleh menyucikan, tetapi dia dikalahkan dengan kenajisan anjing disebabkan sedikit dia. Apatah lagi susu yang hanya suci, tidak boleh menyucikan. Dijilat anjing lagilah kena hukum sebagai najis. Itu pemikiran para fuqaha. Pemikiran ni dalam mengaji fiqh penting, terlampau penting untuk kita dapat gambaran bagaimana fuqaha berfikir tentang ilmu fiqh. Pemikiran tu diperolehi dengan pengajian yang sistematik. Kalau tak sistematik, dia tak boleh dapat pemikiran tu, susah nak dapat. Kalau kita nak kaitkan dengan binatang anjing tu, dengan anjing pemburu yang diambil tu buruan tu, itulah antara alasan yang Imam Malik kata anjing tidak najis. Tapi majoriti ulama dia kata tak ada masalah. Apa masalahnya? Cuci bekas tu, ataupun potong buang, tak payah makan bekas tu. Kalau nak makan juga samak terlebih dahulu, macam tu. Tapi mazhab Imam Malik kata pasal apa duk fikir ke arah tu? Kita kena fikir itu yang menunjukkan najis tu tak anjing. Tak najis tu tak anjing. Anjing tu tak najis. Tu ingat macam banyak sangat bercakap tu balik. Penat baca nama jahat baru masjid ni. Nak kena buka banyak. Letih tu pun kita tak sempat lagi. Banyak benda tak sempat nak buka lagi. Sebab tu saya kata macam mana kita nak melahirkan orang alim yang dalam Malaysia ni tak ada macam tu. Macam mana? Hidup dia dengan ilmu. Macam mana kita nak melahirkan orang generasi yang seperti itu? Ataupun satu kumpulan seperti dalam Quran kata apa? Jangan keluar semua orang berjihad kan. Kena ada satu kumpulan dari kalangan orang Islam tu yang yatafaqahu fid din, untuk mereka memahami, belajar sungguh-sungguh agama ni. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Peranan apa? Untuk mereka memberi peringatan kepada kaum yang pergi berjihad tu setelah mereka pulang, supaya kesemua orang Islam mahu mengambil ingat tentang tegahan dan perintah Allah. Tapi sekarang kita tak ada. Semua pihak kita tak berusaha melahirkan orang yang betul-betul alim. Sebab tu tadi saya sembang dengan Bali tak setuju orang pemimpin kena rapat dengan ulama. Pasal Bali kata ulama apa? PKP pun tak selesai, tak faham-faham, tak selesai lagi. Betul cakap Bali tu. Kita nak suruh pemimpin rapat dengan ulama pun, siapa dia ulama tu? Sebahagian orang yang popular agama tu dalam bab PKP pun tak boleh nak faham lagi. Takkan ulama itu yang kita maksudkan? Berapa ramai masyarakat menganggap sebahagian orang tu ulama, sedangkan dia isu PKP pun dia tak boleh nak faham lagi perintah agama dalam masalah tu. Macam mana? Tu tak kira lagi sebahagian golongan hari ini COVID tu apa dia sebut apa Allah saya ni perancangan musuh apa? Konspirasi. Macam-macam dajjal dah wujud dah. Saya dengar ada orang hantar kat saya video, ada seorang ustaz sebut dajjal dah wujud.
Dajjal tu seperti boleh meresap macam garam pula. Astagfirullahalazim. Tu orang mengaji agama kita pun pelik. Macam mana, sebab apa? Kerana kita tak berusaha melahirkan satu generasi yang hidup mereka bertungkus lumus dengan ilmu saja. Kalau kita tak pergi ke arah tu, kita percayalah kita akan berkelahi dalam perkara-perkara yang tak sepatutnya berkelahi. Kita akan hadapi masalah ini tak selesai-selesai. 50 tahun dulu berkelahi masalah yang sama, sampai hari ini kita akan berkelahi masalah yang sama. Kenapa? Kerana taat. Kita tak berkorban untuk melahirkan orang-orang yang betul-betul alim di dalam bidang. Tambah tengok sekarang. Yalah, ada positif, ada negatif lah kan. Belajar sains, hafal Quran. Positif lah kita dapat saintis yang tahu agama. Tapi di samping tu kita jangan rasa mustahil ada orang sekarang ni dengan sistem pendidikan yang mementingkan apa? Mementingkan apa kita sebut? Keputusan periksa. Kita nak lahirkan orang yang betul-betul menguasai semua bidang. Jangan sembang mustahil, sembang kosong saja. Kita tak akan boleh selesai, tak akan boleh selesai. Ada ke orang, tambah ada lagi sekarang ni masuk pula dalam keadaan sekarang masuk pula apa? Dulu kalau dalam di Arab tu, tak tahulah, setakat yang saya tahu, kita yang duk hafalan Quran ni, ingat muka surat, ingat ayat ni orang-orang yang OKU. Orang OKU dia ingat kan, menunjukkan dia, iyalah orang OKU tu dia tak fikir benda lain. Had tu kerja dia. Sekarang ni kita sistem tu pula, masyarakat benda-benda yang macam tu dia insya-Allah dia excited benda-benda macam tu. Sedangkan apa manfaat dia? Dari sudut sumbangan kepada masyarakat, apa manfaat dia? Ada ustaz boleh ingat muka surat, boleh ingat ayat, dia berbangga, tengok aku boleh ingat. Sebut muka surat berapa, ayat berapa, hampa boleh. Padahal dia tak tahu apa. Bermegah dengan benda-benda yang ya ada manfaat yang sedikit lah manfaatnya. Untuk kita nafikan manfaat sama sekali agak sedikit lah. Kita kena berusaha melahirkan satu generasi satu kumpulan generasi yang betul-betul menguasai ilmu agama ni. Alim sungguh Al-Quran, alim sungguh hadis, alim sungguh ke semua ilmu-ilmu agama ni, cabang-cabang, menguasai sungguh, memahami selok-belok, memahami maksud syarak, memahami ruh yang dikehendaki oleh syarak. Dan mereka itu dirujuk dalam agama, dalam urusan masyarakat. Pakar-pakar sungguh dalam bidang agama. Baru selesai. Kat mana kita tadi? Habis boleh tiap malam ni. Kat mana tadi? Saya pun lepas tak pasal dah. 339, ada masa lagi? Tuan-tuan ada soalan? Ada 2 minit lagi, ada soalan? Ya, boleh. Kuat sikit boleh. Mengiktiraf. Siapa yang mengangkat keempat-empat mazhab tu sebagai ulama macam tu maksud Abang Li? Yang melahirkan daripada kecil sampai besar Pak. Adakah orang kampung ke? Mereka hidup di zaman itu. Zaman ilmu itu menjadi rebutan. Orang tu menjadi dihormat, menjadi naik, menjadi kerana ilmu. Macam zaman kita ni, orang tu dihormati, dirujuk, pandangan dia diterima kalau dia artis. Hari ni, masyarakat hari ni, artis cakap apa pun kira lah. Kira hebat. Satu ketika dahulu, artis ni, masyarakat kita panggil apa? Apa? Dia ada satu nama tak elok. Apa? Kebet apa? Apa saya tak tahulah. Tapi anak wayang kan satu nama yang tak elok kan?
Orang anak kita, anak wayang tak mau. Tapi hari ni tak. Hari ni artis, Masya Allah artis. Dia macam tu. Oh, Masya Allah artis. Artis bagi pandangan. Woi, kena ambil kira percakap artis. Dia jadi dah berubah. Nilai itu telah berubah dalam masyarakat. Jadi berbeza. Ulama dulu, siapa cakap? Oh, orang alim. Oh, subhanallah ditaati. Pemerintah minta Imam Malik buat kitab untuk rujukan negara. Betul tak? Tapi hari ni artis, segala-galanya artis. Orang politik, artis masuk dalam politik mereka, oh semua jadi okey. Semua masyarakat ikut. Dia suasana tak sama. Jadi yang melahirkan ulama itu, keempat-empat mazhab itu, suasana masyarakat, pemerintah juga. Kita azan seketika. Jadi tuan-tuan, pada malam ni kita hanya sempat baca 2 perenggan sahaja. 337 dan 338. 339 kita sambung pada kuliah minggu hadapan insya-Allah. Tak apalah, kita pelan-pelan lah. Tujuan kita macam seperti yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan, kita hadir kuliah ni kita niatkan kita nak menuntut ilmu. Saya pun sebenarnya dalam proses baca kitab Bahrul Mazi ni, bagi kuliah kepada tuan-tuan ni, sebenarnya saya pun proses menuntut ilmu juga. Kita mengharapkan dalam proses kita menuntut ilmu ni, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalan kita menuju ke syurga. Walaupun kita tak habis kitab ni, yang penting kita menuntut ilmu. Sebab tu kalau tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni lah, sama ada Jawi ataupun Rumi, maka ini salah merupakan jalan yang kita pilih untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita dalam kumpulan yang disebut oleh Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan dia untuk menuju ke syurga. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Qabliyah insya. Qabliyah insya 4 rakaat 1 salam. Wallahu ta'ala a'lam. Pandangan kebanyakan para ulama mengatakan salatul laili wan nahari mathna. Sembahyang sunat pada malam dan siang hari adalah 2 rakaat. Adapun sembahyang malam, ada dalam mazhab Hanafi yang berpandangan sembahyang malam tu boleh buat 4 rakaat 1 salam berdasarkan hadis Aisyah. Ketika orang tanya kepada Aisyah bagaimana salat malam Nabi, lalu Aisyah kata yusalli arba'an fala yas'al an tulihinna wa husnihin. Nabi salat 4 rakaat, jangan kamu semua tanya tentang panjangnya sembahyang Nabi, eloknya sembahyang Nabi. Maknanya Aisyah nak bagi tahu terlampau panjang sembahyang Nabi yang 4 rakaat itu. Lalu mazhab Hanafi kata itu menunjukkan sembahyang malam 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Tapi majoriti ulama kata tak boleh faham sedemikian. Kerana kita tak boleh faham hadis itu satu saja. Kerana dalam hadis yang lain, ketika Arab Badui tanya kepada Rasulullah, bagaimana aku nak sembahyang malam hari, Nabi kata salatul laili mathna. Sembahyang malam tu 2 rakaat 2 rakaat. Nabi sebut macam tu. Maka majoriti ulama kata hadis tu mesti digabungkan sekali. Jangan pegang hadis ni, buang hadis ni. Jangan sedemikian. Mesti digabungkan. Maka kita mesti kata sembahyang malam tu 2 rakaat 2 rakaat. Habis itu sembahyang hadis Aisyah yang seperti yang bagi tahu kata 4 rakaat, kata majoriti ulama, kita mesti fahami hadis itu. Aisyah maksudkan Nabi sembahyang tanpa rehat pertengahan. Maksudnya 4 rakaat yang Nabi Aisyah maksudkan itu 2 rakaat Nabi bagi salam, terus bangun buat 2 rakaat lagi. Kemudian selepas 4 rakaat yang 2 salam tu, Nabi akan berehat agak panjang. Itu maksud Aisyah radhiyallahu anha. Mesti difahami macam tu. Kenapa kita faham macam tu? Kerana hadis salatul laili mathna. Sembahyang sunat pada malam hari 2 rakaat 2 rakaat. Mesti digabungkan bersama. Baru kita menatijahkan satu kefahaman yang terbimbing dari kedua-dua hadis itu, bukan hanya satu hadis saja. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia pegang Hanafi, saya tak pasti ada pandangan ulama yang kata qabliyah Jumaat, qabliyah Isya boleh buat 4 rakaat. Wallahu a'lam, saya tak pasti yang tu. Yang sabit baina kulli adhanaini as-salah, di antara 2 azan, iaitu di antara azan dan iqamah itu ada salat 2 rakaat. Wallahu a'lam, yang saya tahu 2 rakaat. Yang 4 tu kena semak lain. Ada tak ulama yang kata sedemikian? Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya, Pak Mak. Dalam keadaan mutakhir yang tadi, saya melihat keseluruhan kalau di dalam buku agama dalam kerja, jangan ada dia tak nak lari. Macam mana saya tak faham? Kebanyakan guru-guru agama di Perlis tak lari, maksud? Tak lari. Kebanyakan guru-guru agama di Perlis bersama dengan hujah. Sama-sama dia cuma penyampaian dia boleh. Boleh. Ya. Tetapi apabila kita sini berjual ataupun kita tengok selain daripada Perlis, Bila kita tengok guru selain daripada guru agama selain daripada Perlis, dia kita dah jadi pening. Sebab apa? sebab dia punya hujah-hujah dia tak sampai macam kita dengar. Dia sampai boleh. Hujah-hujah dia tak sampai seperti mana kita duk dengar guru-guru agama di Perlis yang mengajar. Kadang-kadang total cikgu lari juga, tapi kita tak pandai, kita tak faham, kita takut. Dan kita pun tak kata daripada telefon sama orang kita. Ya, betul. Tapi itu kecuali macam Rozaini, ada guru-guru yang klik sama. Sama dengan Perlis. Walaupun duk luar dari Perlis. Ada berapa orang yang sama dengan Perlis? Tapi kalau di segi keseluruhan ada kecaman. Ada kecaman, ada. Okey. Soalan dia? Soalan dia, saya nak minta Ustaz nasihat saya yang tadi. Saya takut ceramah dia. Takut dia takut dia.
Pergi lincah. Tentu Ustaz kena ikut sini kan. Tentu Ustaz kata lah. Susah saya nak habaq susah, tapi cuma bila Abang Mak tanya macam tu, di awal soalan Abang Mak tu saya terlintas satu perkara, itulah kelebihan penekanan sunnah yang ada di Perlis. Itulah kelebihan penekanan sunnah yang ada di Perlis. Dari dulu orang-orang agama di Perlis menekankan sunnah, sikit-sikit sunnah, sikit-sikit sunnah, sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Itu kelebihan dia, sehingga guru agama di Perlis ni biasa bila dia habaq disertakan alasan daripada hadis. Biasanya dia disertakan dalil. Kenapa? Kesan daripada penekanan awal dari tokoh-tokoh yang lama. Tapi semua ni, semua aliran-aliran manusia ni, dia ada pro kon. Dia ada tahap memberi manfaat yang begitu banyak. Dan dia ada satu sudut, kalau tak dikawal dia akan mendatangkan negatif. Selagi manusia buat aliran manusia, mesti ada faktor itu. Sebab mereka-mereka ni pun terkenal juga kan. Kita pun tak lagi lah apa yang mereka kan. Itu yang kita nadai kita pun. Sebab tu tadi cuma bukan nasihat atau komen saya kepada soalan Abang Mak di peringkat awal tadi ni. Sebab tu kita, sayalah pandangan saya, kita tetap atas pemikiran yang jelas manfaat dia kepada orang ramai. Penghujahan, ada dalil, ilmiah. Itu orang-orang dulu bawa. Tokoh-tokoh di Perlis ni bawa mai ke sini, dan kita kena pegang dengan aliran tu. Aliran itulah aliran ahli sunnah wal jamaah yang mementingkan dalil, mementingkan hujah. Tetapi itu dari sudut tu memang kena pegang perkara tu. Manakala tokoh-tokoh lain, orang-orang tokoh-tokoh agama lain, wallahu alam, ada kebaikan, ada keburukan. Saya pun tak tahu nak nasihat apa agama Mak. Nasihatlah siapa yang abang-abang nak dengar selama ni, yang duk sampaikan dengan hujah apa semua, okeylah. Yang kita rasa lebih faham, yang kita boleh memahamkan kita, itulah yang Allah dengan Rasul kehendaki, ikutlah orang tu insya-Allah. Tak ada masalah insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Yalah, tak ada penimbang, tak ada neraca yang nak dibuat pertimbangan. Ikut kita tengok ustaz yang kita pun, dia kan ke sebahagian ya, betul. Kalau ikut, maksudnya kalau duduk di negeri lain akan ikut ustaz-ustaz di negeri itulah kan. Tak apalah, yang penting kita, setiap orang kena berusaha di mana pun dia berada, dia kena berusaha untuk memahami apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Apa sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dia nak buat, apa yang ditegah oleh Allah dan Rasul dia nak tinggalkan. Bukan dia nak tahu ustaz perintah apa, bukan dia nak tahu ustaz nak tegah apa. Ustaz tu la syai', tak ada apa, nothing, tak ada apa. Tapi yang besarnya adalah Allah dan Rasul. Tugas para ustaz menerangkan kepada orang ramai apa perintah Allah, apa perintah Rasul, dengan bimbingan daripada ulama. Itu tugas para ustaz. Itu yang kita nak kena faham. Semua orang di Perlis ke dia, di negeri lain ke dia, yang kena ada dalam jiwa dia macam tu. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.